والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت السهلا. ربي يسر ولا تعسر وأتمم بالخير. أما بعد. Buku catatan amalan diagihkan. Buku catatan amalan merujuk kepada buku catatan yang ditulis oleh para malaikat terhadap apa sahaja yang dilakukan oleh manusia di dunia, baik yang melibatkan i'tiqad, perkataan maupun perbuatan. Ia sabit berdasarkan Alkitab, As-Sunnah dan juga Ijma'. Orang yang menolaknya adalah kafir. Dalil-dalil tentangnya telah disebutkan ketika membahas tentang hisab sebelum ini. Buku catatan amalan ini tidak melibatkan para nabi, para malaikat dan juga orang-orang Islam yang masuk syurga tanpa hisab, kerana mereka semua tidak dikenakan hisab. Jadi sebahagian daripada suasana keadaan kiamat ini, buku yang ditulis oleh para malaikat semenjak seseorang itu akhir balik cukup umur sampai dia mati, apakah perbuatan, tindakan yang dilakukan di atas dunia ini semua dimuatkan, diisi, dipenuhi, ditulis di dalam buku tersebut. Jadi setiap manusia akan diberi buku masing-masing untuk mereka sendiri menilai. Mereka menilai bagaimana kedudukan keadaan mereka, sama ada keputusannya, kesudahannya masuk neraka ataupun syurga, mereka sendiri dah tahu. Tujuannya supaya Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi puas hati. Apa yang dia buat, dia tengok sendiri. Apa yang telah dia persembahkan di atas dunia, sama ada baik ataupun buruk. Okey, terus. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa idza suhufun nushirat. Maksudnya, dan apabila surat-surat amal dibentangkan. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. Setiap manusia kami telah gantung oleh kami akannya, iaitu kalungnya, ta'irahu, kalungnya, fi unuqih, di tengkuknya. Maknanya di tengkuk diikat buku suratan amalan masing-masing. Masing-masing dah cek sendiri, tengok bagaimana buku itu dipenuhi dengan dosa ataupun pahala. Wa nukhriju lahu, dan kami keluarkan baginya, bagi manusia tu tadi, bagi insan, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, kitaban, yakni kitab buku yang ditulis amalan dia, yang dicatat oleh malaikat. Yalqahu, dia akan mendapatinya, dia akan memperolehnya, mansyura, dalam keadaan terbuka. Tengoklah buku masing-masing, amalan masing-masing yang dibuat di atas dunia. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, iqra kitabak, baca sendiri kitab kamu. Kalau orang lain tolong baca, kok tak percaya. Mungkin orang lain silap baca ke, ataupun orang tipu. Sepatutnya diterangkan pahala dia banyak. Tiba-tiba kalau orang lain baca, mungkin pahala amalan dia sedikit. Mungkin manusia tak puas hati dengan sebab orang lain tolong baca keputusan ataupun kitab dia. Jadi Allah Ta'ala kata baca sendiri. Iqra' kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Memadailah dengan diri engkau sendiri pada hari kiamat itu, pada hari ini, atas engkau sebagai hisab. Kamu sendiri yang hisab, kamu sendiri yang hitung, kamu sendiri yang nilai. Kamu tahu keputusan kamu di mana selepas daripada ini. Jadi seseorang itu sebelum dia masuk periksa, masuk ujian, dia bersungguh tak? Dia baca buku tak? Dia study tak? Dia murajaah tak pelajaran dia? Tiba-tiba bila dah masuk periksa, dapat keputusan, dia tengok sendiri. Orang lain tak perlu baca untuk dia, dia sendiri pun dah tahu bagaimana keputusan dia. Sebab sebelum ni pun dia baca ke tak baca ke, dia murajaah tak pelajaran. Maknanya di sudut amalannya dia buat tak di atas dunia ni. Baca sendiri tengok. Jadi Allah Ta'ala ni
dengan sifat dia yang maha adil, dia suruh manusia tu tengok sendiri apa yang dia buat supaya manusia itu puas hati. Dia tak boleh nak mempertikaikan, nak bangkang malaikat yang tulis. Kerana apa yang dicatat dalam buku itu memang itu perbuatan dia, itu kelakuan dia, tindakan dia yang dilakukan di atas dunia. Okey, terus. Semua orang yang diserahkan buku catatan amalan tersebut dapat membacanya sama ada dia boleh membaca di dunia dahulu ataupun tidak. Dengan lain perkataan, dia memahami amalan-amalan baik dan amalan yang buruk yang telah dilakukannya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa'amma man utiya kitabahu bi yaminihi fayaqulu ha'umqra'u kitabiyah inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah fa huwa fi 'ishatin radiyah fi jannatin 'aliyah." Fa'amma man utiya kitabahu bi yaminihi. Adapun seseorang yang diberi kitabnya dengan melalui tangan kanannya. Maknanya ini di antara alamat tanda orang yang bahagia, orang mendapat kebahagiaan di negeri akhirat. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi, seseorang dah boleh agak, dah boleh tentukan nasib kedudukan dia sendiri setelah dia tengok kitab. Jadi dalam ayat yang berikutnya ini disebut sekali lagi, ada pun seseorang yang diberi kitab suratan amalnya dengan tangan kanan, fayaqulu ha'umqra'u kitabiyah. Lalu dikatakan kepada dia, ambillah kitab. Kitab yang dimiliki oleh seseorang itu, inni dhanantu, sesungguhnya aku menyangka, anni mulaqin, aku akan menghadapi, akan bertemu hisabiyah, akan bertemu dengan hisab, dengan perhitungan amalan. Jadi dia tahu dah, yang ni keputusan dia baik. Sebab tu dia seronok sangat bila dia ambil kitab tu belah tangan kanannya, dia rasa gembira, dia tahu keputusan dia, kesudahan dia. Fa huwa fi 'ishatir radiyah, maka dia berada di dalam kehidupan yang diredai. Allah Subhanahu wa taala redha kepada dia, dia redha kepada Allah taala. Dia termasuk di dalam hamba-hamba Allah taala yang Allah taala sebut, ya ayuhan nafsul mutmainnah irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dia termasuk di dalam golongan yang memiliki nafsu mutmainnah, nafsu ataupun jiwa yang sentiasa tenang. Sebab apa dia tenang? Sebab nak dapat mutmainnah ni Allah Taala kata, ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah, dengan mengingati Allah Subhanahu wa taala, hati akan menjadi tenang. Hati dia tenang, di dunia dia tenang sebab sentiasa ingat Allah Taala, di akhirat pun dia tenang. Fi jannatin 'aliyah, dia berada di dalam syurga yang tinggi. Bagi siapa ni? Bagi seseorang yang dia mengambil buku suratannya daripada pihak sebelah kanan. Okey, terus. Orang yang melakukan amalan kebaikan akan diberikan buku catatan amalan menerusi tangan kanan. Setelah membacanya, dia mendapati buku catatan amalan tersebut mengandungi amalan kebaikan yang banyak. Dia begitu gembira. Sebaliknya, bagi orang yang menerima buku catatan amalan dengan tangan kiri, dia akan mendapati banyak amalan keburukan yang tercatat dalam buku tersebut. Lalu dia berduka cita. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira. Maksudnya, dan sesiapa yang menerima surat amalnya dengan tangan kiri dari sebelah belakangnya, maka ia akan meraung menyebut-nyebut kebinasaannya, dan ia akan menderita bakaran neraka yang marak menjulang. Firman Allah Subhanahu wa taala, yauma nad'u kulla unasin biimamihim. Pada hari kami menyeru ataupun memanggil manusia bersama dengan imam-imam mereka. Imam-imam di sini sebahagian daripada ulama tafsir kata bersama dengan rasul-rasul mereka. Pendapat yang kedua kata imam di sini bersama dengan kitab-kitab mereka. Yang pertamanya, pendapat yang pertama kata mereka dipanggil bersama rasul masing-masing. Umat Nabi Adam, siapa rasul dia? Sampailah umat yang terakhir, iaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faman utiya kitabahu bi yaminihi fa ulaika yaqra'una kitabahum wa la yuzlamuna fatila.
Okey, barang siapa yang tadi kita sebut pendapat yang pertama ni, imam di situ adalah rasul, yang keduanya adalah kitab, buku suratan amal mereka. Barang siapa yang diberi kitabnya dengan tangan kanannya, mereka itu membaca kitab mereka sendiri dan mereka tidak dizalimi sedikit pun. Allah Ta'ala tak buat naya kepada manusia. Kalau dibuat baik, ditulis dengan kebaikan yang banyak di dalam buku suratan amal. Kalau dibuat jahat, dibuat dosa, buat maksiat, juga ditulis di dalam buku masing-masing. وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا. Dan orang siapa yang duduk atas dunianya buta. Buta di sini buta apa? Buta hati ke buta mata? Yang ayat yang lepas yang kita baca tu dalam surah apa? Dalam surah Taha tu, bila Allah Ta'ala bangkitkan dia di dalam keadaan buta di akhirat, kata Rabbi lima hasyaratani a'ma wa qad kuntu basira. Wahai Tuhanku, kenapa bangkitkan aku pada hari kiamat ini dalam keadaan buta, sedangkan aku atas dunia dulu celik elok je. Jadi buta sini buta apa? Buta hati. Di akhirat tu dia buta dan dia lebih sesat. Bukan saja buta, lebih sesat. Tak jumpa jalan. Tak jumpa jalan petunjuk di dunia, di akhirat pun dia tak jumpa. Bagi orang-orang yang mengabaikan peringatan-peringatan yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, terus. Neraca timbangan mizan ditegakkan. Mizan merujuk kepada timbangan yang mempunyai dua pertimbangan yang digunakan untuk menimbang berbagai-bagai amalan yang dilakukan oleh orang-orang yang dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala di padang mahsyar, secara sekaligus dengan kudrat Allah Subhanahu Wa Taala. Hakikatnya yang sebenar tidak diketahui melainkan Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa nad'u al-mawazin al-qisṭa li yawmil qiyamati fala tudlamu nafsun syai'a. Dan kami akan meletakkan timbangan yang adil. Timbangan yang adil ni maknanya tepat. Tak berlaku kesalahan ataupun kesilapan pada hari kiamat, dan tidak dizalimi akan seseorang sedikit pun. Tak ada orang yang dapat aniaya. Dia buat amalan banyak, tiba-tiba timbang-timbang jadi ringan. Dia tak jadi macam tu. Kalau amalan dia banyak betul, ikhlas betul kepada Allah Ta'ala, pasti jadi berat. Begitu juga dosa dia. Okey, terus. وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. Jika sekiranya berat amalan dia itu sebesar biji sawi, ataina biha, nescaya telah seringan-ringan perbuatan baik, sekecil-kecil perbuatan yang baik yang dilakukan akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, akan didatangkan oleh Allah Taala. Tak kata Allah Ta'ala kecil tak payah timbang lah, kita ambil hak berat-berat lah. Hak pahala-pahala berat seperti apa? Sembahyang jenazah. Man shalla ala janazatin falahu qiratun. Barang siapa yang sembahyang jenazah, dia akan memperoleh pahala satu qirat. Satu qirat ni besar mana? Besar bukit Uhud kan. Kalau dia pergi pula mengiringi jenazah sampai ke kubur, dapat satu qirat lagi, maka dua qirat. Hak ni kita timbang. Hak kecil-kecil ni yang dia buang duri ikut jalan ke, senyum kepada orang ke, yang tu tak payah timbang. Tak. Sekecil-kecil amalan akan ditimbang oleh Allah Ta'ala. Tabassamuka fi wajhi akhika sadaqatun. Kamu senyum pun di hadapan saudara engkau adalah merupakan sedekah. Wala tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan menganggap sesuatu kebaikan yang kecil itu tidak akan dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Daripada sekecil-kecil perkara sehingga sebesar-besar. Bukan yang melibatkan dosa pahala sahaja, begitu juga yang melibatkan dosa, sekecil-kecil dosa akan ditimbang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala tanpa diabaikan, dibiarkan sedikit pun. Wa kafa bina hasibin, memadailah, cukuplah kami sebagai hisab. Jadi bila Allah Ta'ala hisab tu, Allah Ta'ala bersifat dengan adil. Sudah tentu dia hisab, dia hitung, dia timbang dengan seadil-adilnya. Manusia tidak akan berlaku kezaliman. Kut-kut maknanya amalan dia yang banyak dikira ataupun dianggap amalan dia sedikit. Pahala dia berat, tapi dinilai dengan amalan ataupun pahala yang ringan. Tak.
semua perbuatannya akan dibalas setimpal dengan apa yang dia lakukan di atas dunia. Okey, terus firman Allah Subhanahu wa taala, fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Maksudnya, setelah berlaku demikian, maka manusia akan diberikan tempatnya menurut amal masing-masing. Adapun orang yang berat timbangan amal baiknya, maka ia berada dalam kehidupan yang senang lena. Sebaliknya, orang yang ringan timbangan amal baiknya, maka tempat kembalinya ialah hawiyah. Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui apa dia hawiyah? Hawiyah itu ialah api yang panas membakar. Neraca timbangan amalan disediakan Allah untuk menghisap segala amalan yang dilakukan oleh manusia yang melibatkan sekecil-kecil amalan, meskipun sebesar atom, sehinggalah sebesar-besarnya bagi membuktikan betapa maha adil Allah telah menjatuhkan hukuman ke atas para hamba-Nya pada hari kiamat. Setelah itu ditimbang pula bagi menentukan manakah yang lebih berat antara amalan kebaikan dengan amalan keburukan, sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat 47 surah Al-Anbiya di atas. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman thaqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun, wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika alladhina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun." Maksudnya, maka sesiapa yang berat timbangan amal baiknya, maka mereka itulah orang-orang yang berjaya. Dan sesiapa yang ringan timbangan amal baiknya, maka mereka lah orang-orang yang merugikan diri sendiri. Mereka kekal di dalam neraka Jahannam. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan, beliau mengingati neraka lalu menangis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yubkiki?" Qalat, "Dzakartu an-nara, fabakaitu fahal tadhkuruna ahlikum yawm al-qiyamah?" Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Amma fi thalathati mawatin fala yadhkuru ahadan عند الميزان حتى يعلم أيخف ميزانه أو يدخل عند الكتاب حين يقال ها اقرأوا كتابي حتى يعلم أين يقع كتابه في يمينه أم في شماله أم من وراء ظهره وعند الصراط إذا وضع بين ظهري جهنم." Maksudnya, apakah yang membuatkan anda menangis? Jawab beliau, "Aku mengingati neraka, kerana itu aku menangis." Adakah anda semua akan mengingati ahli keluarga anda pada hari kiamat? Rasulullah SAW bersabda, ada 3 tempat, tidak ada seorang pun yang akan mengingati seseorang yang lain, iaitu ketika berada di mizan, sehingga dia mengetahui adakah mizannya ringan atau berat. Ketika menerima buku catatan amalan, ketika mana dikatakan kepadanya, bacalah buku catatan amalan anda, sehingga dia mengetahui di manakah buku catatan amalan itu diberikan kepada sama ada ke tangan kanan atau kiri, atau daripada arah belakang. Dan ketika berada di sirat, apabila dibentangkan merentangi neraka Jahannam, sehingga dia benar-benar dapat menyeberanginya. Dalam hadis lain riwayat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu menjelaskan, Nabi SAW bersabda, "Inna Allah azza wa jalla yastakhlisu rajulan min ummati ala ru'usil khalaiq yawm al-qiyamah فينشر عليه 99 سجلا كل سجل مد البصر ثم يقول له أتنكر من هذا شيئا أظلمتك كتبتي الحافظون قال لا يا ربي فيقول ألك عذر أو حسنة فيبهت الرجل فيقول لا يا ربي فيقول بلى إن لك عندنا حسنة واحدة لا ظلم اليوم عليك فتخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله فيقول احضروا وزنك فيقول يا ربي ما هذه البطاقة مع هذه السجلات فيقال إنك لا تسلم قال فتوضع سجلات في كفة قال فطاشت السجلات وثقلت البطاقة ولا يدخل مع اسم الله شيء. Maksudnya,
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memanggil seseorang lelaki daripada kalangan umatku di khalayak ramai pada hari kiamat. Lalu dibukakan untuknya sebanyak 99 buah catatan. Setiap catatan lebarnya kau dari mata memandang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Adakah anda hendak menafikan catatan ini?" Lelaki itu menjawab, "Tidak wahai Tuhanku." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Adakah malaikat-malaikatku yang menulis catatan amalan hamba menzalimimu?" Jawab lelaki itu, "Tidak wahai Tuhanku." Seterusnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Apakah anda mempunyai sebarang keuzuran atau kebaikan?" Lelaki itu tunduk kemudian menjawab, "Tidak wahai Tuhanku." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Bahkan anda masih mempunyai satu kebaikan dan hari ini anda tidak akan dizalimi." Lalu dikeluarkan untuknya satu kertas catatan dan terkandung di dalamnya kalimah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah dan Muhammad itu adalah utusan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Bawakan timbangan anda." Lelaki itu berkata, "Wahai Tuhanku, apalah nilai kertas ini berbanding dengan buku-buku catatan amalan yang banyak itu?" Firman Allah Subhanahu wa taala, "Anda sekali-kali tidak akan dizalimi. Buku-buku catatan amalan itu diletakkan pada satu neraca timbangan mizan dan kalimah tersebut diletakkan pada neraca timbangan yang satu lagi. Tiba-tiba neraca timbangan yang mengandungi buku catatan amalan itu naik ke atas. Manakala neraca timbangan yang mengandungi kertas itu turun ke bawah kerana berat. Tidak ada yang lebih berat apabila berdepan dengan sesuatu yang disertai dengan nama Allah Subhanahu wa taala." 3 keadaan di akhirat nanti manusia tak teringat kepada keluarga dia, anak isteri dia, ibu ayah dia tak teringat. Dia fikir, ingat tentang diri sendiri. Yang pertamanya, ketika dia amalan dia ditimbang, punya susah hati, pahala lebih berat ke ataupun dosa lebih berat. Yang kedua, ketika dia terima buku, dia mari susah hati tu, apa yang termaktub dalam buku dia tu, apa yang dipenuhi dengan isi apa, amalan baik ke buruk. Yang ketiga, ketika sedang berjalan titian siratal mustaqim, yang di bawahnya adalah neraka, sama ada dia dapat melepasi ataupun dia terjunam ke bawah. Dia tak ingat apa dah, masing-masing nak lepas diri masing-masing. Sebab tu dia yang dalam Quran Allah Ta'ala sebut beberapa kali dan beberapa tempat, wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Takutlah pada suatu hari yang seseorang jiwa tak dapat nak bantu orang lain, memberi syafaat, pertolongan kepada orang lain. Maksudnya kita tak boleh nak tolong orang, orang tak boleh nak tolong kita. Jadi 3 keadaan ini manusia tak ingat apa, ingat diri masing-masing, sama ada dia dapat masuk syurga ataupun masuk neraka. Okey, terus. Bagi orang kafir atau orang yang tidak beriman, amalan mereka tidak perlu ditimbang kerana tidak ada nilai sedikit pun di sisi Allah, dan mereka sudah tetap menjadi ahli neraka. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Ulaika alladhina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna." Maksudnya, mereka lah orang-orang yang kufur ingkar akan ayat-ayat Tuhan mereka dan akan pertemuan dengannya. Oleh itu gugurlah amal-amal mereka, maka akibatnya kami tidak akan memberi sebarang timbangan untuk menilai amal mereka pada hari kiamat kelak. Jadi timbang ni untuk tengok yang mana baik lebih banyak ataupun buruk lebih banyak, pahala lebih berat ataupun dosa lebih berat. Ada pun orang kafir apa perlu timbang lagi? Tak perlu timbang. Macam mana nak tak perlu timbang pula? Kok ada kebaikan yang dia buat? Ada tak orang kafir buat baik? Ada. Bantu mangsa banjir, bangsa bencana alam, bagi bantuan kepada sekolah, kepada rumah anak yatim, orang-orang yang memerlukan bantuan. Kadang-kadang dia bagi masuk masjid. Orang kafir ni kan, dalam puasa ni makan dalam talam, lepas tu pakai songkok. Dia buat baik lah tu. Kalau orang perempuan ni biasanya dia tak pakai lah pakaian, dia pakai skirt, pakai seluar, masuk dalam masjid pakai tudung, pakai baju kurung, bagi bantuan hari raya ni, bulan puasa ni, bagi bantuan kepada fakir miskin. Baik tak perbuatan tu? Baik tak baik? Perbuatan tu kan baik ya. Bagi duit ke orang tak baik ya? Bagi makan orang, makan sekali dalam talang tu, pakai kopiah lagi, sebelum ni tak nak pakai pun. Baik tak perbuatan tu? Siapa kata tak baik? Tetapi asas kebaikan mesti Islam dulu.
Sebab tu syarat sah sembahyang, puasa, zakat, haji, nikah, kahwin, jual, beli, korban, semua asasnya Islam. Kamu bagilah berjuta, berbilion pun, sedekah duit kepada orang, tak dapat apa. Nak dikira pahala ataupun tidak, pertamanya, dulu kita sebut dah berulang kali, syarat dianggap sesuatu ibadat, syarat untuk diterima sesuatu ibadat pertamanya Islam, maknanya beriman dulu. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, innal ladzina amanu wa amilus solihat, beriman beramal soleh. Yang keduanya kena al-ikhlas, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Yang ketiga mufaqatur rasul sallallahu alaihi wasallam. 3 syarat pertama pun tak ada, dah gagal. Jadi perlu timbang apa? Timbang ni maknanya asasnya akidah dia tu betul. Sebab tu dalam ayat Quran ya, yang dia sebut tadi, kalau orang kafir tak perlu, kerana fahabitat a'maluhum, segala kebaikan mereka gugur. Fala nuqima lahum, kami tidak menegakkan bagi mereka itu yaumal qiyamati wazna, kami tidak menegakkan, kami tidak mendiri timbangan. Sebagaimana yang Allah Ta'ala sebut di dalam ayat yang lain, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka. Allah Ta'ala kata, wahai Muhammad, sesungguhnya kami telah mewahyukan kepadamu dan nabi-nabi yang sebelummu, sekiranya kamu syirik kepada Allah Ta'ala, segala amalan kamu terbatal. Ini dipanggil fardu takdir, andainya Nabi melakukan perbuatan syirik. Nabi sekali-kali tak buat syirik. Maknanya siapa-siapa yang buat syirik, la yahbatanna 'amaluhu, akan terhapus dia punya amalan. Buatlah bagi duit buat masjid, orang kafir buat masjid, bagi buat moral. Orang buat moral ni bagi 1,000, 2,000, dia bagi 10,000 satu malam buat moral, makan kambing 10 ekor. Tak dapat pahala. Tak ditimbang amalan dia. Nak ditimbang ni orang Islam, apa pun tak dapat. Jadi syaratnya untuk dianggap sesuatu perbuatan baik itu sebagai ibadah, sebagai amalan, mesti dia kena masuk agama Islam dulu. Okey, terus. Neraca timbangan mempunyai 2 don. Salah satunya bercahaya, iaitu disediakan untuk amalan-amalan yang baik. Kedudukannya adalah di sebelah kanan, dan yang satu lagi diletakkan di sebelah kiri, iaitu untuk amalan yang buruk. Yang ditimbang pula adalah amalan baik, yang baik maupun yang tidak baik, dan bukan manusia yang melakukan amalan tersebut. Rasulullah SAW hadir di sisi neraca timbangan orang Islam untuk memberi syafaat kepada orang Islam yang ditimbang amalannya itu. Dalam hadis riwayat Anas bin Malik menjelaskan, beliau pernah berkata, sa'altu Nabi SAW an yashfa'ani yawm al-qiyamah, faqala ana fa'il, qala qultu ya Rasulullah fa'ina atlubuka, qala utlubni awwala ma tatlubuni ala sirati, qala qultu fa'in lam alqaka ala sirati, qala fatlubni 'inda al-mizan, qultu fa'in lam alqaka 'inda al-mizan, qala fatlubni 'inda al-hawd fa inni la uqti'u hadhihi thalatha al-mawadin. Maksudnya, aku memohon kepada Nabi SAW agar memberikan syafaat kepadaku pada hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda, akulah orang yang akan berbuat demikian. Anas berkata, wahai Rasulullah, di manakah aku dapat mencari tuan? Rasulullah SAW bersabda, carilah aku mula-mula di atas titian. Aku bertanya lagi, jika aku tidak menemui tuan di atas titian, Rasulullah SAW bersabda, carilah aku di sisi neraca timbangan. Aku bertanya lagi, jika aku tidak bertemu dengan tuan di sisi neraca timbangan, Rasulullah SAW bersabda, carilah aku di sisi Qalam Al-Kawthar. Sesungguhnya aku tidak lari daripada tiga tempat tersebut. Tidak ada seorang pun yang dapat menolong orang lain yang kekurangan amalan kebaikan setelah ditimbang pada hari itu, termasuk saudara mara ahli keluarga sendiri, kerana masing-masing sibuk dengan urusan mereka sendiri. Firman Allah Subhanahu wa taala, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imrin minhum yawma idzin sya'nun yughni. Maksudnya, pada hari seseorang itu lari dari saudaranya dan ibunya serta bapanya dan isterinya serta anak-anaknya, kerana tiap-tiap seseorang dari mereka pada hari itu ada perkara-perkara yang cukup untuk menjadikannya sibuk dengan hal diri dia sahaja.
Daripada penjelasan yang disebutkan di atas, jelas mizan merupakan alat yang digunakan untuk menimbang segala amalan yang dilakukan seseorang hamba yang dihisab pada hari kiamat, sehingga melibatkan orang-orang yang langsung tidak melakukan apapun melakukan kebaikan, dengan tujuan untuk menghinanya di hadapan khalayak ramai. Dengan mizan tersebut, keadilan Tuhan dalam azab dan memaafkan kesalahan yang dilakukan oleh hamba-Nya terserah. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.